Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya di masjid? Kita di masjid mana? Masjid An-Naim. Sihat semuanya? Sikit lagi nak sebut masjid lain. Biasalah saya ni kan. Ada je banyak sangat masjid, tak tahu. Dah terlupa dah ini masjid kat mana ya. Okey. Tapi sekarang kita berada di masjid yang betul lah. Masjid An-Naim. Baik. So macam mana kita hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita yang berikutnya berkenaan dengan binting ghaib. Masih lagi pada topik yang sama. Tapi apa yang lainnya? Perbincangannya yang lain. Okey, topiknya sama. Bunyi topik sama, benteng ghaib. Namun, kita masuk kepada perbincangan yang lain. Benteng ghaib kita, pada minggu lepas, kita bincangkan berkenaan dengan menjaga lisan. Yang saya sebutkan sebagai muqaddimah ataupun pembukaan lah, pendahuluan untuk perbincangan berkenaan dengan menjaga lisan. Jadi, pada hari ini kita masuk kepada poin kita yang pertama tentang menjaga lisan. Tentang menjaga lisan sebagai satu ruang untuk kita panggil apa ya? Membenteng diri kita daripada gangguan jin dan juga syaitan. Baik, hari ini masuk kepada poin yang pertama. Poin kita yang pertama bertajuk benteng ghaib menjaga. Okey, bahagian yang kedua hari ini kita berada di halaman 407. Ya, sila buka kitabnya di halaman 407 untuk topik kita yang pertama tentang menjaga lisan. Jadi topik kita pada hari ini, menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Okey, menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Untuk perbincangan kita di sini ya, walaupun dia ada banyak, tapi Ustazah tak akan masuk semualah ya. Kita perbincangan jam 407 hingga 410. Namun saya cuma ambil sedikit sahaja daripada perbincangan kita untuk topik ini. Yang penting-penting sajalah ya yang kita akan sentuh. Baik, kita lihat pada perenggan kita yang pertama. Ya, kita akan baca ya kitabnya terlebih dahulu, lalu kita akan syarahkan sikit demi sikit berkenaan apa yang dah kita baca. Baik, pengarang kitab iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya, beliau kata begini: menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Hal itu kerana pembicaraan yang tidak bermanfaat merupakan wujud dari penyia-nyiaan waktu yang merupakan modal utama seorang Muslim. Maksudnya begini, bila kita bicara yang tidak bermanfaat, ia adalah bentuk pembaziran masa yang kita miliki. Bukankah selalu kita dengar, masa itu emas? Betul tak? Masa itu emas. Dan masa itu, ada juga orang kata masa itu adalah duit. Wang kan? Kerana ia kalau dah terlepas, susahlah kita. Dan masa itu dia berlalu begitu pantas. Jadi di sini, bila kita menggunakan masa kita untuk membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ini adalah bentuk kerugian dalam kehidupan kita. Mengapa sedemikian? Kerana ia adalah bentuk pembaziran masa. Okey, jadi disebutkan begini. Seharusnya dia, siapa dia? Itu kita lah ya. Seharusnya kita memanfaatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Jadi masa yang kita peroleh, kan masa yang kita miliki, seharusnya kita gunakan ia
untuk kita berzikir kepada Allah, itu adalah lebih baik daripada kita membincangkan ataupun kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan orang yang ada di sekitar kita. Seterusnya, beliau kata begini, dengan begitu, ia akan memperoleh pahala yang besar. Ketika kita sebagai seorang Muslim menggunakan masa yang kita miliki untuk hal yang bermanfaat, antaranya ialah dengan berzikir kepada Allah, kita akan memperoleh pahala yang besar. Dan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat meskipun tidak menimbulkan bahaya besar, namun di dalamnya tetap mengandung kerugian dan penyia-nyiaan pahala. Jadi menurut beliau, walaupun mungkin apa yang kita cakapkan itu ia tidak mengandungi hal-hal yang membahayakan, betul tak? Tetapi sebenarnya ia tetap memberikan kerugian dan juga penyia-nyiaan pahala. Kerana apa? Bila kita menggunakan hal itu ataupun waktu itu untuk ibadah contohnya, kan kita dapat pahala. Tapi kalau buat perkara yang sia-sia, kita tidak dapat apa-apa. Itu yang cuba dijelaskan oleh pengarang kitab di perenggan yang pertama untuk topik kita yang pertama pada malam ini. Apa yang beliau ucapkan ini sebenarnya adalah berdasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan begini tentang tanda baiknya keislaman seseorang Muslim. Dalam kitab kita ada hadis ini, iaitu berada di perenggan yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi di sini? Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau kata, qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Rasulullah SAW bersabda, tanda baiknya keislaman seseorang bagaimana? Adalah bila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dia. Jadi, jika kita tahu, bila kita ucapkan perkara ini, ia tidak memberikan apa-apa manfaat dalam kehidupan kita ataupun untuk orang itu, lebih baik kita diam dan kita tinggalkan. Kerana bimbang, mula-mula tak ada apa-apa kan? Lama-lama ada apa-apa. Maksud saya, faham tak maksud saya? Ialah mula-mula kita cuma sembang-sembang yang tak memberi manfaat. Tiba-tiba dah masuk kepada mengumpat. Kemudian dah masuk hal itu, hal ini. Hal orang yang tak pernah kita jumpa pun kita dah cakap benda-benda yang tak baik. Ini perkara yang seharusnya kita elakkan. Sebab itu, dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW berkenaan dengan hal ini? Nabi kata begini kepada kita. Okey, dalam kitab kita ni pun ada hadisnya, iaitu Nabi perintahkan kepada kita agar memilih ruang yang menyelamatkan diri kita. Ya, sebab itu Nabi pesan begini, man samata naja. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diam. Diam ni maksudnya dia tak cakap perkara-perkara yang tak bermanfaat lah, yang tak menguntungkan dia. So kalau dia tahu hal itu tak perlu untuk dia perbualkan, untuk dia bincangkan ataupun untuk dia pertanyakan, maka diam itu lebih baik. Sebab itu Nabi kata apa? Siapa yang diam, dia selamat. Selamat daripada apa? Daripada hal yang sia-sia ataupun daripada kemaksiatan. Betul tak? Macam saya kata tadi, bila kita bincang, dia akan mula daripada perkara yang tidak bermanfaat terlebih dahulu. Kemudian dia akan masuk kepada hal-hal maksiat. Contoh, mengumpat orang lain, kepo kan, nak tahu, macam mana dia tu, gitu, dahsyat, engkau tahu, kita masuk lagi, aku tak tahu pun, dia pun tambah, dia pun letaklah garam, gula, apa-apa. Ini permulaan kepada sesuatu yang tak baik. Dia bermula daripada hal yang tidak bermanfaat. Sebab itu jika kita memilih ruang untuk berdiam, ia akan memasukkan kita kepada satu ruang yang lebih menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, jadi di sini bagaimana kita ingin mengelakkan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat.
Susah kan? Kita ni, boleh ke kita tak berbual satu hari? Diam je, jumpa member duduk diam je. Tengok sana. Kan Ustazah Sakinah dah cakap diam. So kau jangan cakap apa-apa, diam. Aku nak diam dari dia, tak apa tak cakap apa-apa dah. Sebab aku nak pilih jalan yang selamat. Begitu ke? Tak juga kita ni kan. Pelik kita kalau duduk diam je. Ini satu benda yang tak seharusnya juga berlaku kan. Lebih baik nak mengeratkan ukhuwah, jadi renggang ukhuwah tu. So di sini ada caranya lah. Ya. Bagaimana kita ni nak elakkan diri kita daripada terlibat kepada hal-hal ataupun pembicaraan ataupun perbualan yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Baik, dalam kitab kita ini ada satu pendapat yang dikemukakan kepada kita, iaitu cuba lihat ya pada perenggan yang berikutnya di bawah tersebut. Disebutkan begini, Mujahid berkata, saya mendengar Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada 5 perkara yang lebih saya sukai daripada harta yang melimpah yang diwakafkan. Jadi dia kata ada 5 perkara. 5 perkara ini apakah ia yang menyebabkan Abdullah Ibn Abbas dia lebih suka daripada harta melimpah ruah yang diwakafkan. Di sini kelima-lima perkara tersebut saya dapati ia adalah berkaitan dengan pembicaraan. Sebab itu saya letakkan ia pada satu perbincangan yang mana bagaimana kita ini boleh mengelakkan diri kita daripada terlibat dalam hal-hal ataupun pembicaraan perbualan yang tidak bermanfaat apabila kita mengambil pendapat ataupun berpegang kepada pendapat yang diberikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini. Yang mana beliau kata, di sini ya, dalam pendapat beliau ataupun nasihat beliau lah berkenaan dengan ucapan. Dia kata, pertama di situ, jangan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Okey, ada 5. Ada 5, jadi kita pergi yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama katanya apa? Jangan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi, tadi kan, kita nak jaga lidah kita ni daripada tidak membicarakan perkara yang bermanfaat. Bagaimana? Jangan cakap benda yang tak bermanfaat. Itulah kan caranya. Okay? Nanti orang tanya, Ustazah, macam mana kita nak jaga diri kita daripada tidak, bagaimana kita nak menjaga lisan kita daripada tidak berbicara tentang perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita? Pertama sekali, of course, mestilah kita tidak membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini nasihat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang pertama. Berkenaan dengan lisan tu tadi. Bagaimana nak elakkan? Satu, jangan buat hal yang sedemikian. Ataupun jangan bincangkan, jangan bualkan perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Mudah. Satu ya. Baik. Kedua, kita lihat di sini. Beliau kata, jangan bicara sesuatu yang bermanfaat bagimu hingga kamu mendapatkan tempat yang tepat ataupun tempat yang betul. Okey? Sebab cuba lihat ya pada kitab kita, sebab yang di dalam slide Ustazah ini Ustazah cuma letakkan poin-poin pentingnya sahajalah ya. Jadi dalam kitab kita ada pembincangan ataupun ada sambungannya. Jadi yang kedua, cuba lihat yang kedua. Yang kedua di situ, beliau kata begini, jangan kita membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita mendapatkan tempat yang betul. Boleh kita nak berbicara, boleh kita nak berbual, dan hal-hal yang bermanfaat itu memang kita nak cakap benda-benda yang bermanfaat. Tetapi nak berbual perkara yang bermanfaat juga perlu lihat di mana dan situasi keadaannya perlu tepat. Ya, perlu tepat. Kerana apa dia kata begini? Sebab ramai orang membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Namun dia tidak menempatkan pada tempatnya, akhirnya dia menjadi sengsara. Tak kena pada tempat.
tak kena pada situasi, tak kena pada keadaan. Contoh saya kata, kita nak menasihatkan orang lain, itu bermanfaat ke tidak? Mestilah Zazah bermanfaat, takkan tak bermanfaat? Ya betul. Tetapi adakah pada setiap tempat kita perlu menasihatkan orang? Adakah pada setiap keadaan kita perlu menasihatkan orang lain? Tidak. Ya, adakah pada semua orang kita boleh nasihat? Tak juga. Sebab itu Abdullah ibn Abbas kata di sini, bila kita nak cakap perkara-perkara yang bermanfaat, perlu lihat juga tempatnya. Adakah ia tempat yang tepat? Adakah orang yang kita nak sampaikan juga orang yang tepat? Adakah situasi yang nak kita sampaikan perkara yang bermanfaat itu juga tepat? Jadi perlu dilihat keadaan. Tak semua perkara-perkara yang bermanfaat ianya bermanfaat pada waktu itu untuk diucapkan. Sebab tu tadi dia kata, jika kita salah tempat, salah keadaan, salah orangnya, kita pula yang akan mendapat sengsara. Kita akan dapat susah. Sebab tak semua orang boleh menerima nasihat kita. Betul tak? Nanti dia boleh jadi apa? Pergaduhan, orang salah faham, orang kata kau ni dengki lah sebab tu kau cakap gitu. Orang dah salah faham dengan kita. Sedangkan apa yang kita ucapkan itu adalah perkara yang betul. Tapi kadang-kala tak kena pada tempat, tak kena pada orangnya. Kita nampak sikit je nak nasihat, kita nampak sikit je nak cakap. Aku nak cakap pada kau benda yang bermanfaat, kan? Daripada aku cakap yang bukan-bukan, lebih baik aku cakap benda macam ni, aku nasihat macam tu. Tapi tak semua orang boleh terima. Dan kalau dia nak terima pun, tak pada keadaan tu kena dilihat juga. Betul tak? Jadi di sini, nasihat yang keduanya, pegang baik-baik. Supaya apa? Walaupun kita nak cakap hal-hal yang bermanfaat, ianya betul-betul mendatangkan manfaat bagi diri kita dan orang yang nak kita sampaikan itu tadi. Jika tidak, ia akan menimbulkan banyak salah faham yang akhirnya mungkin boleh berlaku permusuhan. Ya? Okey. Baik. Seterusnya, kita ada nasihat beliau yang ketiga di sini. Apa kata dia? Dia kata gini, jangan berdebat dengan orang yang berhemah atau tidak pandai. Macam mana tu pula Ustazah? Tak boleh pula dengan orang yang berhemah. Berhemah ni maknanya dia bagus lah. Okay? Dia bagus, pandai, bijak, dia boleh berfikir. Ini orang yang berhemah. Kita panggil. Kalau kita rujuk dalam kitab kita, dia guna perkataan lemah lembut. Kan? Cuba rujuk dalam kitab kita. Dia guna perkataan yang bagaimana? Dia kata, jangan berdebat dengan orang yang lemah lembut. Dia kata gitu. Tapi Ustazah lebih sukalah untuk letakkan terjemahan itu kepada berhemah. Bagi Ustazah itu lebih tepat. Lemah lembut ni tak kenalah ya bila disebut sedemikian. Atau orang yang bodoh, dia kata tu, dia guna perkataan bodoh kat situ. Atau orang yang, inilah ya, orang yang tidak pandai. Bodoh tu kasar lah perkataannya ya. Atau orang yang jahil. Maka di sini, Ibn Abbas dinasihatkan kepada kita. Kalau kita ni nak berdebat, kita nak berbincang, apa kan, kena lihat juga dengan siapa. Siapa orang yang nak kita debatkan. Sebab betul lah, saya faham. Ada banyak situasi, ada banyak keadaan, kadang-kadang kita tak puas hati. Betul tak? Kita rasa kita nak cakap aja. Bila kita rasa benda tu nampak tak betul, bila kita rasa benda tu nampak yang tak kena pada pandangan kita, tak kena pada pengetahuan kita, kita rasa kita nak cakap. Kita nak beritahu pada orang tu. Tapi, tak semua keadaan-keadaan ataupun tak semua manusia yang kita nampak yang mana tak sedap mata memandang itu boleh kita ucapkan ataupun boleh kita debatkan perkara tersebut. Contoh, orang yang berhemah itu tadi, dia ada ilmu, dia ada kebijaksanaan, dia ada kepandaian, dia faham. Kalau kita cakap, mungkin ilmu kita tak sama tarafnya dengan ilmu dia. Betul tak? Mungkin dia rasa kita ni nak challenge ilmu yang dia ada. Sebab itu tak guna. Kadang-kadang ya, kita bercakap dengan orang yang ada ilmu ni. Tak guna juga. Jadi sebab tu Ibn Abbas kata, tak payah kita nak debate. Tak payah kita nak berdebat dengan orang yang begini. Waste time. Okay?
Penat orang kata. Waste time je cakap orang macam ni. Sebab kalau kita cakap gini, dia cakap gini. Dia cakap gini, dia cakap gini. Kan? Sama juga dengan orang yang jahil itu tadi. Satu, orang yang berilmu nak cakap dengan orang yang berilmu susah, apatah lagi dengan orang yang jahil tau. Ya, kalau kita nak cakap dengan orang yang berilmu tadi dah susah, apatah lagi dengan orang yang jahil. Susah. Jadi kedua-dua manusia ini bukan mudah bila kita nak berbicara dengan mereka. Sebab itu, beliau kata begini, pada penerangannya, pada poin kita yang ketiga di sini, dia kata apa? Sebab orang yang berhemah itu, dia akan benci kita. Dia tak suka bila kita cakap tentang apa yang mungkin kita rasa kita nak cakap tentang ilmu dengan sesuatu. Mungkin dia rasa kita ni nak challenge dia sebab nak berdebat dan sebagainya kan. That's why kita ni tak payahlah. Ya. Kalau dia sendiri yang datang cakap dengan kita ke apa itu ini, saya lebih suka begini. Kita ambil pendekatan membiarkan sahaja. Sebab nanti kita yang sakit. Kita yang rasa macam tak guna, kita pula yang rasa buang masa. Balik nanti kan, kita yang akan dipersalahkan. Sebab tu susah. Dua-dua manusia ni. Yang berhemah dan yang jahil tu tadi. Kita cakap apa pun, mesti ada je hal yang nak dipusing. Mesti ada je perkara-perkara yang akan mendatangkan kesalahfahaman. Akhirnya apa? Timbul kebencian, tak suka itu, ini dan sebagainya. Dan dia kata, sedangkan orang yang bodoh akan menyakitimu. Itu orang yang jahil tadi, dia akan menyakitkan kita. Dia dah tak dapat dah nak tolak pendapat kita yang bermanfaat itu tadi, betul tak? Tapi apa dia buat? Mungkin dia akan ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia bongkar pula kelemahan-kelemahan diri kita. So, hal-hal yang begini, kalau kita ikut kepada nasihat Ibn Abbas, walaupun ia bermanfaat untuk didebatkan, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Keluarkan diri kita daripada perdebatan-perdebatan yang tidak mendatangkan manfaat. Walaupun apa yang nak didebatkan itu mendatangkan manfaat. Okey, saya harap faham ya, berkenaan dengan poin kita yang ketiga itu tadi. Seterusnya, kita ada yang keempat. Yang keempat di sini, apa kata beliau? Dia kata, sebutkanlah tentang saudaramu yang tidak berada di sampingmu mengenai hal yang kamu sukai jika dia menyebutkan tentangmu. Maafkanlah dia sebagaimana kamu suka dia memaafkan kamu. Perlakukanlah saudaramu sebagaimana kamu suka diperlakukan. So ini, kita kalau nak bercakap tentang kawan kita, tentang adik-beradik kita ke apa-apalah, sesiapa saja yang kita kenal, ya, yang kita kenal, maka kita sebutkanlah. Dan dia tak ada dengan kita ni. Kita sebutkanlah hal-hal yang baik tentang diri dia. Ya, hal-hal yang baik tentang diri dia yang mana kita pun suka bila orang lain bercakap perkara-perkara yang baik. Tapi yang betul je, bukan yang kita buat-buat lah, bukan kita reka-reka. Kan tiba-tiba pula nak pergi create benda yang dia tak buat, kita cakap dia buat. Itu pun masalah, itu dah bohong namanya. Tapi yang betul. Yang betul yang memang dia buat, kita pun beritahu kepada orang lain. Kan? Oh, dia ni alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dia orangnya baik. Dia buat gini, dia buat gitu. Yang kita menyaksikan, yang kita tahu perbuatan-perbuatan baik dia. Maka sebutkan. Kerana apa? Kita pun suka bila kita tidak ada di tempat itu, kemudian bila orang nak membicarakan sesuatu, mereka bercakap perkara-perkara yang baik tentang diri kita, yang mana kita buat lah ya, bukan yang kita tak buat. Kalau kita tak buat tu jadi fitnah pula ya. Okay, so di sini Ibn Abbas juga kata begini, maafkanlah dia sebagaimana kamu suka dia memaafkan kamu. Jadi kalaulah ada kita dengar, ataupun masa kita sedang sembang-sembang, kita berbual-bual tu kan, kita dengar ada benda-benda yang tak baik yang orang cakap tentang diri kita. Pertama sekali, approach yang kita perlu buat, saya faham kita mesti marah. Kita mesti marah. Tapi, cuba kita tenangkan diri kita, kita maafkan. Mungkin dia tidak mengetahui. Mungkin dia tidak mengetahui. Tak apalah. Maafkan kerana apa? Kita pun suka bila orang lain memaafkan diri kita. Betul tak? Kita pun suka. Tak apalah. Cuba kita carikan satu sebab. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tak mengetahui, ataupun mungkin dia
Apa-apalah, cubalah kita. Sebab apa kita tidak mahu? Sebab begini, kalau kita tak mulakan dengan memaafkan, kita akan berusaha untuk cakap perkara yang tak baik tentang diri dia pula. Betul tak? Kita kata, alah dia tu kau tak tahu. Dia cakap pandai, dia cakap aku. Yang dia tu gitu, yang dia tu gini. Kita mula keluarkan keburukan-keburukan dia. Sebab itu Ibn Abbas kata apa? Maafkanlah. Maafkanlah. Sebab daripada kemaafan itu, kita akan cuba lihat daripada sisi ataupun sudut yang baik berkenaan dengan orang itu tadi. Dan untuk poin yang keempat itu, okay, dia kata apa tadi? Dia kata, perlakukan saudaramu sebagaimana kamu suka diperlakukan. Buat perkara-perkara yang baik pada saudara kita, kan? Kalau sekarang dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, kita bincangkan berkenaan dengan apa? Perbualan-perbualan ataupun pembicaraan yang bermanfaat. Maka kalau kita nak cakap tentang seseorang, cakaplah hal-hal yang bermanfaat tentang diri orang itu tadi. Itu maknanya kita perlakukan dia dengan baik. Sebagaimana kita suka diperlakukan dengan baik juga. Ya, baik. Seterusnya yang terakhir. Pada nasihat yang ada dalam nasihat ataupun perkara yang disukai oleh Abdullah ibn Abbas ini. Apa katanya untuk yang terakhir itu? Dia kata begini, beramallah dengan amalan seseorang yang mengetahui bahawa dia akan mendapat balasan yang baik. Ini ada pada muka surat kita yang 408 ya, pada poin yang kelima di atas itu. Ya, boleh rujuk dalam kitab. Dia kata apa? Beramallah layaknya amalan seseorang yang tahu jika dia akan diberi balasan kebaikan. Tak apa, buat je sesuatu yang mana kita beramal, walaupun sebenarnya ya, kita tak tahu apakah ganjaran yang akan kita peroleh, tapi tak apa, kita buat sungguh-sungguh, kita buat dengan baik, insya-Allah. Bila kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak dapat balasan daripada orang yang kita berbuat baik itu tadi kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas ya, bila kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat satu amalan itu, pasti balasan baiknya kita akan peroleh. Okey, so ini kita panggil sebagai kaedah ataupun cara untuk kita melibatkan diri kita pada perbualan yang bermanfaat, sekaligus ianya membantu kita agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Jadi kena jaga. Okay, 5 perkara tadi bila kita nak cakap kena fikirkan. Adakah ia pada poin yang pertama, kedua, ketiga sampai yang kelima? So kalau ia ada, maka terbaik. Maka ia terbaik. Cuma pertama sekali yang perlu kita ingat, bagaimana kita nak menghindarkan diri kita agar tidak berbual ataupun bercakap hal-hal yang tidak bermanfaat, ialah apabila kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu sendiri. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk subtopik kita yang pertama itu berkenaan dengan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada poin kita yang kedua berkenaan dengan menjaga lisan. Okey, jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa serta kesihatan untuk kita sama-sama mengikuti pengajian kita yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.